Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lu'ana lilladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Firman Allah Subhanahu wa taala antara lain yang bermaksud telah dilaknat beberapa keturunan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa anak Maryam. Yang dihormati saudara pengerusi majlis yang dikasihi yang berhormat, Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara. Yang berhormat saudara Sani Hamzan, Ketua Biro Mobilisasi Parti Amanah Negara. Yang berhormat Senator Puan Animan Atira Al-Jundi, Ketua Awan Parti Amanah Negara, pimpinan-pimpinan di seluruh peringkat nasional, di peringkat negeri dan wilayah persekutuan, pimpinan-pimpinan pemuda Wardah, dan semua yang hadir pada malam ini. Kita telah berada dalam suatu situasi yang amat menyedihkan, di mana seluruh dunia pada hari ini sedang berada di dalam ancaman COVID-19 yang nampaknya belum menandakan isyarat penurunan. Negara-negara dunia seperti India, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah, dan negara jiran kita seperti Singapura dan Indonesia. Dan petang tadi kita mendengar dengan teliti angka yang semakin bertambah bagi negara Malaysia bahawa peperangan menghadapi COVID-19 ini masih belum berakhir. Ditambah pula dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin, isu yang kita anggap a long-standing issue, endless issue, yang kerap berlaku, menimpa dan terus menjadi perjuangan kita bersama. Dan pada malam ini, Parti Amanah Negara telah mengambil suatu ikhtiar yang serius, mengumpul pelbagai potensi kekuatan yang ada pada kita bagi menunjukkan rasa kebersamaan kita, to show our empathy. Kita akan bersama di dalam memperjuangkan nasib saudara-saudara kita, dan kita insya-Allah akan berterusan bagi menyatakan pendirian tegas kita untuk membebaskan Palestin, membebaskan Al-Aqsa, dan membebaskan manusia keseluruhannya daripada perhambaan manusia. Liyukhrija man syaa ibadatillah min ibadatillah. Kita akan menyatakan supaya kita mengajak manusia daripada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menghambakan diri sesama manusia. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, kita terus mendesak di samping berbagai usaha yang dilakukan dalam negara kita. Kita akan memastikan penentangan kita kepada rejim Israel ini akan dapat dinyatakan dalam pelbagai premis, forum, dan di mana saja suara ini boleh kedengaran. Itulah perjuangan kita bersama bagi rakyat Palestin. Dan sudah barang pasti, saban tahun tempat yang paling established, tempat yang paling berprestij untuk kita menyatakan pendirian ini adalah Parlimen Malaysia, di mana kita telah menyuarakan pandangan kita
melalui parlimen kita telah menyatakan usul-usul, sama ada usul itu dibawa oleh pihak kerajaan dan melalui usul 18.1 yang boleh dibawa oleh ahli-ahli pembangkang dalam sistem demokrasi negara kita. Pernyataan parlimen sangat penting. Maka dengan itu kita terus mendesak Amanah sebagai parti di dalam Pakatan Harapan akan terus mendesak supaya parlimen dibuka. Satu sidang khas mesti diadakan segera dan kita merayu kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya boleh memastikan dengan kehendak diri beliau sebagai ketua negara memanggil sidang parlimen. Walaupun dari segi formalitinya, parlimen akan dipanggil di atas nasihat seorang Perdana Menteri. Tetapi in these special circumstances, our King must act seriously. Agung kita diharapkan akan memanggil satu persidangan parlimen kerana baginda adalah sebahagian daripada parlimen. Dalam sistem demokrasi berparlimen, kita mengiktiraf institusi yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang membentuk parlimen. Maka dengan itu, mestilah kita memastikan negara kita tidak ketinggalan di dalam memainkan peranan dan segala SOP boleh dipatuhi. Jarak ahli-ahli parlimen yang datang ke parlimen boleh diurus dengan baik. Dan sekiranya Perdana Menteri terlalu takut untuk ahli-ahli parlimen membentangkan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri, kami berjanji sekiranya sidang parlimen dipanggil untuk membincangkan khas untuk Palestin, kita berjanji tidak akan membawa usul itu. Yang penting, Parlimen Malaysia tahun ini, tahun 2021 ini, mesti mengadakan satu sidang khas untuk menyatakan sokongan kita kepada perjuangan rakyat Palestin dan kita akan meneruskan usaha berkempen koyak Israel dan kita akan pastikan kejayaan di peringkat lokal dan di peringkat antarabangsa. Yang kedua, kita juga mahu memastikan negara-negara umat Islam, terutama ibu kota umat Islam, mestilah memanggil persidangan khas secara virtual ataupun secara fizikal. Kita tidak mahu lagi dalam abad ini dan tahun-tahun mendatang Camp David, Oslo, Washington, New York hanya menjadi tempat bagi membincangkan isu umat Islam. Kita mahu supaya negara-negara umat Islam dan kita memberikan tabik hormat kepada Istanbul dan kita mendoakan supaya ada lagi negara-negara umat Islam dan kita juga akan terus memastikan Kuala Lumpur akan juga menjadi destinasi penting di mana dalam beberapa tahun kebelakangan ini sewaktu Pakatan Harapan menjadi pemerintah negara dalam negara Malaysia, kita telah mengadakan 2 kali persidangan penting, KL Summit dan persidangan Liga ketiga tentang pembebasan Al-Quds. Kita mahu negara-negara Arab khususnya, 2 tanah haram, Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah, Bahrain, Kuwait, jangan hanya menjadi pemerhati, jangan hanya menjadi orang yang tukang tengok di mana nasib umat Islam terutama rakyat Palestin masih lagi memerlukan perjuangan kita bersama. Yang ketiga, saya juga memberikan harapan yang tinggi kepada seluruh pejuang-pejuang yang memberikan sokongan kepada rakyat Palestin supaya kita akan memastikan insya-Allah Malaysia
akan menyertai misi menghantar tentera pengaman ke Palestin. Kita menyokong hasrat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang memohon secara ofisial kepada United Nations untuk menghantar tentera pengaman, dan Malaysia mestilah mengambil langkah-langkah yang proaktif. Sekiranya Turki diberikan keizinan, maka Malaysia tidak boleh berlengah untuk bersama menghantar tentera pengaman ke Palestin. Kerana Malaysia punya rekod menghantar tentera pengaman ke Kongo, ke Timor Leste, ke Bosnia Herzegovina, dan tentera-tentera kita insya-Allah dalam keadaan yang paling berdisiplin dan mampu menaikkan imej negara kita. Akhir sekali, kita juga menyeru dan memberikan keyakinan kepada pejuang-pejuang keamanan bahawa menentang Israel ini mesti ada titik, mesti ada pengakhiran. Kerana kita yakin kita boleh menewaskan rejim ganas Zionis Israel ini. Kerana apa yang berlaku di Bosnia Herzegovina, apa yang berlaku di Kosovo telah dapat kita akhiri dengan usaha gabungan pengembelingan usaha politik dan diplomatik dan kemanusiaan di peringkat antarabangsa. Sehingga penjenayah perang Radovan Karadzic dan Slobodan Milosevic telah berjaya diheret ke Mahkamah Tribunal Jenayah Antarabangsa dan mereka dihukum gantung sampai mati. Marilah bersama-sama kita meningkatkan usaha kita, dan insya-Allah dalam keadaan COVID-19 yang masih bersama kita, kita buat apa yang kita mampu. Kita lakukan apa yang terbaik. Jangan mendiamkan diri. Jangan membisu. Tak boleh berkumpul secara ramai, secara sedikit. Tidak boleh secara fizikal, secara maya. Susah atau senang, kita bersama di dalam perjuangan rakyat Palestin menentang rejim Zionis ini, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd.